Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lil akhir ayat. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengurusi majlis, dihormati Setiausaha PAS Sabah, Setiausaha Agung PAS Sabah Ustaz Awang Leman, yang dihormati Saudara Isyamuddin Sulaiman, Ketua Penerangan PAS Negeri Sabah, Suruhjaya PAS Negeri Sabah, dan Haji Aminuddin Aling, dan yang diraikan Saudara Mazlan Aliman, AJK PAS Pusat bersama rombongan, Ketua Pemuda PAS Kawasan, seluruh jawatan kuasa PAS Kawasan Sepanggar. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas rahmat dan inayahnya kita dapat hadir pada malam ini dalam satu program bersama dengan rombongan Mazlan Aliman, lawatan kerja beliau ke beberapa kawasan di negeri Sabah. Saya sebagai wakil kawasan mengalu-alukan kedatangan Mazlan Aliman dengan rombongan dan mengucapkan berbanyak-banyak kemaafan di atas kekurangan majlis pada malam ini. Oleh kerana untuk makluman dengan Mazlan dan rombongan serta Badan Perhubungan PAS Sabah, peringkat awal kita rancang program pada malam ini sepatutnya di Kampung Delima. Walau bagaimanapun ada beberapa halangan yang last minute kita dapat, dan kita pindah pula ke Kampung Suang Parai. Dua-dua kampung ini memang bermasalah dari segi tanah lah. Kebetulan Mazlan Aliman ni kita tahu kerja beliau berkenaan tanah ni bagi beliau lah. Jadi sebab itu kita cadang bawa ke kampung tersebut. Kampung kedua Suang Parai pula, tuan rumah pun isu yang sama lah. Dalam keadaan last minute mereka menolak untuk mengadakan majlis di tempat mereka lah. Sebab itu pada malam ini kita buat di sini dalam keadaan last minute, dan kita tahu ramai di kalangan ahli-ahli kita yang sibuk akhir tahun ini, terutama di sekolah sibuk tarik kertas. Mereka sibuk dengan persediaan untuk bercuti lah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf di atas kekurangan majlis pada malam ini. Saya nak sebut satu perkara penting kepada kita semua sebagai peringatan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita diambang menuju pilihan raya lah. Diambang menuju pilihan raya insya-Allah tahun depan, bulan 2, bulan 3 insya-Allah, mungkin bulan 12, tidak tahulah. Itu berada di kepala Najib insya-Allah. Untuk menuju ke pilihan raya ini memerlukan satu semangat kita, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita dulu dalam gerakan Islam ini, kita kena yakin insya-Allah keyakinan kita ialah kemenangan kita di akhirat. Kalau kita di bumi Sabah ni insya-Allah lah, memang faktor kalah ini biasa. Di depan ini kita punya pimpinan orang lama ni memang biasalah menerima kekalahan. Jadi kita insya-Allah confirm kalah. Cuma keyakinan kita ialah mudah-mudahan sedikit usaha dakwah yang kita buat ini, usaha yang kita lakukan ini, kerja-kerja gerakan Islam, kerja-kerja jemaah ini, kita minta supaya Allah Ta'ala kiralah seperti ayat yang saya baca tadi, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Perniagaan, satu ketika saya rujuk dalam buku surah Sof yang diterjemahkan oleh Tuan Guru Presiden, Tuan Guru Hadi. Diceritakan ketika mana para sahabat berkumpul dengan Nabi SAW. Sahabat ini minta kepada Nabi, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau ada satu perniagaan engkau berikan kepada kami dan yang menguntungkan kami, lalu perniagaan itu kami niagakan sehingga kami sentiasa untunglah. Nah, ketika mereka berkumpul dengan Nabi SAW, berdialog dengan Nabi. Lalu selepas peristiwa itu Allah Ta'ala turunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim.
Allah Ta'ala turunkan ayat itu selepas peristiwa sahabat minta kepada Nabi SAW. Wahai orang beriman, maukah kamu aku kabarkan satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab api neraka? Apa dia? Maknanya perniagaan ini tak rugi-rugilah, sebab sahabat minta tadi. Maknanya kalau perniagaan di dunia kita buat hari ini MLM ke, restoran ke, apa-apa perniagaan, risiko, rugi, insya-Allah ada. InsyaAllah ada. Kecuali kita berniaga dalam, kalau main rasuah, kadang-kadang tidak rugilah, sebab dia rasuah ni cepat dapat projek. Allah Ta'ala begitu. Azab bin alim, dapat membebaskan kamu daripada azab api neraka. Apa dia? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kamu kepada Allah, beriman kamu kepada Rasul, dan berjihad kamu jalan Allah Ta'ala. Maknanya kita beriman pada Allah Ta'ala, kita beriman sudah. Beriman pada Rasul, kita beriman pada Rasul sudah. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu hendaklah berjihad jalan Allah Ta'ala. Berjihad kepada Allah Ta'ala ini pula dibagi kepada tiga. Yang pertama, kita berjihad dengan Allah Ta'ala, melawan hawa nafsu kita, nafsu. Yang kedua, berjihad dengan harta benda kita. Yang ketiga, berjihad dengan keluarga kita. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum. Ini ujian kepada kita ni, ujian isteri, ujian anak-anak, menghalang kepada perjuangan kita pun satu hal. Jadi saya nak hurai ayat ni sajalah sebagai mukadimah kepada tuan rumah. Maknanya, masa kita dengan Allah Ta'ala berapa banyak ada? Allah Ta'ala berikan setiap kita ini 24 jam. Setiap anggota, setiap manusia ada 24 jam. Siapa di sini ada lebih 24 jam? Semua sama 24 jam. Bila 24 jam, daripada 24 jam ini kita peruntukkan untuk tidur sahaja 8 jam. Daripada 24 jam kita tidur 8 jam. Lalu 24 tolak 8, kita ada tinggal lagi 16 jam. 16 jam. Daripada 16 jam ini, kalau kita bekerja 8 jam kita tolak, tinggal 8 jam. Berapa banyak kita peruntukkan untuk Allah Ta'ala? 8 jam itu, kalau kita ini orang yang solat disiplin, satu waktu 5 minit. Jaranglah satu waktu 5 minit. Zuhur, asar, kita ambil paling disiplin. Satu hari 5 minit bermakna satu hari, satu waktu 5 minit, satu hari kita peruntukkan untuk Allah Ta'ala setengah jam saja. Setengah jam saja. Belum lagi yang lain itu, belum tolak lagi makan, tolak minum, tolak lepak sana, tolak minum, kedai kopi dan sebagainya. Habis waktu kita dengan Allah Ta'ala, kita hanya ada satu hari 30 minit. Satu hari tidur 8 jam. Apa benda yang kita bekalkan berjumpa dengan Allah Ta'ala? Apa benda yang kita boleh bawa menghadap Allah Ta'ala? Sebab itu Allah Ta'ala tawarkan kepada kita lagi, wa tujahiduna fi sabilillah, untuk kita cover lompong-lompong amalan seharian kita. Sebab amalan seharian kita ni banyak lompong. Sibuk dengan keduniaan, kejar sana kejar sini, kita diletakkan dalam dunia kesibukan sana sini. Sebab itu wa tujahiduna fi sabilillah, hendaklah kamu berjuang di jalan Allah Ta'ala. Dan berjuang itu berjihad di jalan Allah Ta'ala. Berjihad ini pula, jangan salah tafsirlah jihad itu. Jihad ini besar. Maknanya kita berjihad dengan diri kita, amwalikum wa anfusikum, dengan jiwa kamu, harta kamu, ataupun dengan apa yang kamu ada. Apa yang kita ada, tuan-tuan? Apa yang kita ada? Harta kita ada, kita infak untuk perjuangan. Masa kita ada, kita guna untuk masa perjuangan. Orang tanya saya, baru-baru ni kita debat dalam Facebook. Sekarang ni kan musim Facebook, dalam meja bulat tu. Dia cakap dia cerita pasal perjuangan apa semua zaman Nabi dulu, dia cerita pasal Nabi. Kita huraikan Nabi SAW, zaman Nabi dan para sahabat dulu, mereka berperang, angkat senjata. Ada perang Badar, 313 orang menentang 1000 orang. Lepas tu perang Uhud, perang Khandaq, banyak perang yang Nabi dan para sahabat lalui. Tetapi dalam semua peperangan Nabi buat itu, bukan semua perang itu Nabi menang. Tak semua peperangan Nabi lalui itu Nabi menang. Perang Uhud kita kalah, walaupun kita hampir menang. Tetapi disebabkan kegairahan tentera Islam pada ketika itu, lihat harta ke bawah tu, dia turun bawah, akhirnya kita kena kepung, kita kalah. Itu perang Uhud. Strategi pilihan raya hari ini pun sama. Kalau kita hampir-hampir menang, terlalu gairah kita nak menang sudah ni, mood rakyat sudah kembali kepada kita. Tetapi disebabkan kegairahan itu, kita lupa kepada Allah Ta'ala, kita akan kalah. Maknanya pengajaran peperangan dahulu berlaku pada kita, kena implementkan hari ini. Kita mesti yakin kenapa peperangan dulu Nabi semua tak menang.
Ada yang menang, ada yang kalah. Peperangan Badar, Nabi tunjukkan, Allah Ta'ala tunjukkan 313 orang menentang 1000 orang boleh menang. Logik akal manusia tak menang, tuan-tuan. Logik manusia tak menang. Kalau fikir logik memang tak menang. Sebab itu perjuangan Islam ini kita tidak boleh fikirkan dengan logik akal. Kita tidak boleh huraikan dengan logik kita. Oh, Islam tak boleh menang. Islam tak boleh menang, PAS tak boleh menang. Bila kita sebut PAS tak sesuai di Sabah, sama kita sebut seolah-olah kita sebut Islam tak sesuai di Sabah. Kita mesti beritahu rakyat, beritahu kawan-kawan. Kalau kita katakan PAS tak sesuai, tak relevan di Sabah, sama juga kita mengatakan Islam tak sesuai di Sabah, Islam tak relevan di Sabah. Apa hukumnya? Nauzubillah min dzalik, kita boleh jawab. Jadi hadirin muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu mudah-mudahan sebagai mukadimah pada malam ini, kita teruskanlah perjuangan kita, teruskanlah usaha kita, apa yang kita ada. InsyaAllah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan kita kemenangan. Keyakinan kita tak menang di dunia, insyaAllah di akhirat kita menang. Itu yang paling kita maulah. Kemenangan di akhirat yang kita nak sekali, kemenangan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita, ikhtiar kepada kita diberikan kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yakinlah perjuangan ini kita meneruskan sanad perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setakat ini sekali lagi saya mengucapkan ribuan kemaafan di atas kekurangan di program kita malam ini kepada Saudara Masa Aliman dan rombongan, dan saya mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada seluruh jawatankuasa yang terlibat, walaupun dengan ada kekangan-kekangan yang kita faham, kekangan yang banyak di kalangan kawan-kawan sahabat-sahabat kita. Saya minta maaf jugalah kepada seluruh kawan-kawan jawatankuasa. Mungkin ada yang tidak dapat SMS dan sebagainya. Saya minta maaf sekali lagi sebab saya diisytiharkan selaku pengarah program rupanya pada malam ini. Jadi satu jawatan yang sangat berharga bagi saya lah, pengarah program. Pengarah jawatan itu pun saya dapat last minute lah. Jadi diberitahu pengarah program Ketua Penerangan Kawasan. Alhamdulillah. Qul qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.